Februari 2016, saya berpeluang untuk berbengkel bersama dengan warga pendidik MARA yang bertugas di institusi-institusinya seperti MRSM, Kolej MARA dan lain-lain. Topik yang dibincangkan adalah berkenaan dengan pendidikan Islam dan rahmat ilahi. Banyak perkara menarik yang ditimbulkan, termasuk juga berkaitan dengan perkembangan program di MRSM Ulul Albab membabitkan hafazan Al-Quran, IGCSE bersama SPM dan cabaran-cabarannya. Walau bagaimanapun, sehingga ke hari ini, persoalan-persoalan asas berkaitan dengan rahmat Allah di dalam pendidikan Islam masih ada banyak isu yang belum selesai. Apa yang kita gambarkan mengenai sebuah model pendidikan yang ada rahmat Allah di dalamnya? Mungkin kita gambarkan persekitaran yang Islamik, kemudahan yang baik, tenaga pengajar yang berkualiti dan berdedikasi, prasarana yang lengkap, kurikulum, silibus cemerlang yang ditawarkan, dan mungkin juga makanan sedap-sedap di Dewan Makan. Tetapi di manakah letaknya kepentingan kualiti tidur sebagai cerminan kepada rahmat Allah yang wujud di dalam sebuah pendidikan Islam? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah adalah pada Dia itu menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu boleh bersilih ganti, berehat, mencari kelebihan untuk keperluan hidup, bekerja dan seterusnya. Dengan nikmat-nikmat itu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Wujudnya malam untuk tidur, siang untuk bekerja adalah sebahagian daripada rahmat Allah. Dan rahmat Allah dengan tidur juga merupakan sesuatu yang kita saksikan sebagai manifestasi doa Ashabul Kahfi ketika mana mereka meminta kepada Allah untuk menyelamatkan mereka daripada ujian. Ketika itu Allah mendatangkan rahmat dalam bentuk menidurkan mereka. Jika tidur adalah merupakan rahmat, mungkinkah berkompromi dan melanggar peraturan-peraturan tidur merupakan satu keingkaran? Apabila kita gabungkan tiga program yang besar, iaitu dari segi akademiknya SPM, IGCSE dan yang ketiganya adalah hafazan Al-Quran. Ketiga-tiga program ini bukan hanya memerlukan kepada fasilitis yang cukup, silibus yang baik, IQ tinggi para pelajar yang kita dah saring, tetapi bahagian yang paling berat bekerja untuk memenuhi keperluan tiga program ini adalah otak budak-budak. Dan fungsi kognitif adalah mangsa paling utama apabila tak cukup tidur menjadi kronik. Ini dibuktikan melalui kajian-kajian saintifik yang sudah cukup banyak. Tapi mungkin segala-galanya itu kita ketepikan apabila kita menostalgiakan kehebatan ulama silam yang sikit tidurnya, yang berjaga malam kerana mengutamakan pengajian. Saya sendiri pun ketika remaja begitu bernostalgia dengan pengalaman kawan-kawan yang di sekolah pondok tidur berbantalkan buah kelapa supaya tidak terlalu lena kerana nak mengutamakan pengajian. Tetapi dalam kita meromantikkan sejarah itu, kita mungkin tidak mencermati realiti sebenar yang berlaku. Pertama, perbezaan geografi negara 4 musim, berapakah tempoh panjang malam yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat pada musim sejuk dan pada musim panas. Kedua, bagaimanakah sense of time pada masa silam? Kita tak jumpa dalam hadis-hadis baginda sebut Zuhur pukul 1.30, Isyak pukul 8.45. Tak ada, kerana sistem masa yang berbeza. Maka kita perlu meneliti bagaimanakah bentuk jadual tidur agar kita bukan hanya fokus kepada banyak atau sikitnya tidur, tetapi juga kepada kualitinya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW yukrahun naumu qabla al-isya wal hadithu ba'daha. Baginda SAW itu tidak suka kepada perbuatan tidur sebelum isya dan bersembang selepasnya.
hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidur sebelum isyak boleh menjurus kepada melengahkan waktu isyak hingga luput waktu masuk subuh, dan bersembang selepas isyak pula menjurus kepada melewatkan waktu untuk tidur. Dan juga hadis-hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan 1/3 terakhir malam yang memberikan kefahaman kepada kita andai kata tempoh tidur Rasulullah SAW dan generasi Islam terdahulu, khususnya di kalangan penuntut ilmu, tidak mencapai kepada jumlah 7 jam ataupun 8 jam recommended melalui penyelidikan sains moden, mereka menjaga kualiti tidur dengan tidur pada awal waktu sejurus selepas solat Isyak, yang pastinya dilakukan pada kebanyakan masa adalah di awal waktu. Tidur pada waktu yang betul dan bangun awal adalah sesuatu yang berbeza daripada berjaga hingga lewat malam sebagaimana yang terjadi kepada para pelajar remaja kita pada hari ini, termasuk mereka yang berada di asrama. Bolehkah anak-anak kita tidur selepas waktu Isyak jika Isyak dikerjakan pada waktu yang sepatutnya di asrama? Bagaimana dengan prep malam? Bagaimana dengan homework yang tidak berkesudahan? Workload kerja yang berbeza dalam silibus kurikulum pada hari ini berbeza dengan zaman mak bapak di asrama yang sama 20-30 tahun sudah. Bagaimana pula dengan budak-budak yang menggosok baju, basuh baju malam-malam, kemudian kalau dah tutup lampu secara standard pukul 10 sekalipun, walaupun saya tak rasa ada sekolah tutup lampu pukul 10 asramanya, pukul berapa pula budak-budak itu tidur selepas mereka bersembang pada waktu malam, tak boleh nak tidur, terganggu dengan kawan-kawan lain yang bersembang, dan pukul berapa pula mereka bangun pada waktu pagi. Jika standard bangun pada waktu pagi adalah pada jam 5 pagi, 5.30, apa isunya pula di sekolah-sekolah yang daripada 10 tandas, 2 sahaja yang boleh pakai kerana yang lainnya rosak, berebut-rebut dengan pelajar yang begitu ramai. Sekali-sekala perkara ini berlaku, ia perkara yang boleh diterima. Tapi kalau itu sudah menjadi rutin harian, kita nak menutup masalah-masalah yang dihadapi ini dengan mengagungkan tak cukup tidur dengan alasan ia adalah sebagai latihan yang menjadikan kita kental dan berkualiti apabila kita dewasa kelak. Ia adalah satu perbuatan menipu diri sendiri yang tidak diakui oleh agama dan tidak dapat dijustifikasikan oleh sains. Hanya prasangka kita dan romantik kita terhadap pengalaman kita semasa bersekolah di asrama yang tidak berasaskan kepada ilmu yang benar. Apa yang pasti, sleep deprived yang berpanjangan menjejaskan memori kerja, kemampuan pelajar untuk menghafal, kecerdasan mereka, dawabit mereka dalam pada mereka nak mencermati apa yang mereka hafal dan apa yang mereka belajar, baik dalam Al-Quran dan juga dalam subjek akademik yang lain. Saya tidak pasti asas apakah untuk kita glorify masalah tak cukup tidur yang berlaku di kalangan remaja pada hari ini. Mungkin ada yang memberikan alasan, kalau sekolah dekat rumah, sama je budak-budak sekarang memang kat mana-mana pun akan tak cukup tidur. Itu persoalan lain. Di rumah ada peranan pelajar itu sendiri, mak bapak mereka setting dekat rumah, tetapi kita sedang mengagungkan sebuah sistem yang sakit dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak benar. Rakan saya, Dr. Akhtar Muhammad Umar, dalam disertasi sarjana masters beliau, membuat kajian spesifik terhadap implikasi tidur, khususnya qailulah, kepada program tahfiz di sekolah kami di Khalifah Model School Secondary, dan pada yang sama melakukan tinjauan di banyak sekolah lain dengan harapan dapatan daripada kajian tersebut menggalakkan pihak sekolah untuk berfikir bahawa ketika menawarkan program tahfiz dan juga akademik di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah residential yang berasrama, kualiti tidur mestilah diambil kira kerana ia membabitkan bukan sahaja kemampuan akademik mereka, tetapi dia juga membabitkan persoalan regulasi emosi, kesihatan mental dan seterusnya. Orang dewasa jenis macam manakah yang mereka akan jadi pada masa-masa yang mendatang. Kami di sekolah Khalifah Model School Secondary juga tidak sempurna, tetapi kita usahakan para pelajar tidur dan bangun, dan qailulah yang dilakukan secara sistematik semenjak 2013 adalah usaha kami untuk memastikan para pelajar mendapat jumlah tidur yang munasabah sekitar lebih kurang dalam 7 jam plus sehari, walaupun tidak mencapai 8 jam seperti yang disarankan oleh National Sleep Foundation, tetapi ia adalah pada jumlah yang munasabah untuk sebahagian pelajar, namun keadaan setiap murid diberikan perhatian untuk penambahbaikan daripada semasa ke semasa. Tidur itu adalah
sesuatu yang diberikan oleh Allah, susun aturlah ia dengan sebaik mungkin, kerana ada banyak khasiat kehidupan dunia dan akhirat berkaitan dengan kualiti tidur kita. Umat Islam adalah umat yang tidurnya adalah ibadah.